Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita bersambung lagi dalam bab 11 pewarisan biologi tingkatan 5 KSSM bersama Cikgu Aimi. Untuk hari ini kita akan teruskan kepada 11.1 iaitu pewarisan monohibrid. So untuk standard pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang definisi kacukan monohibrid dan juga tentang eksperimen Mendel yang berhubung dengan pewarisan. Okey, sebelum kita belajar tentang pewarisan monohibrid, kamu kena tahu dulu apa dia definisi kacukan monohibrid. Okey, kacukan monohibrid. Perkataan dia pun mono. Mono bermaksud satu. Jadi, pewarisan monohibrid ni dia melibatkan satu ciri, okey, satu ciri dan trait berbeza. Satu ciri dan trait berbeza. So, sekarang ni mungkin kamu tak nampak lagi apa dia ciri dan trait. Nanti saya terangkan istilah bagi setiap satunya. Kita tengok dulu dia punya definisi secara umum. Melibatkan satu ciri dan trait berbeza yang dikawal oleh satu gen. Okey, satu gen. Kemudian kita nak tengok pula saintis ataupun siapa dia? Gregor Mendel, iaitu orang yang sangat penting yang terlibat dalam bidang kajian pewarisan dan variasi yang kita katakan genetik ni. Okay. Siapa dia Gregor Mendel? Dia adalah orang pertama yang mengemukakan prinsip untuk menerangkan mekanisme pewarisan secara saintifik. Iaitu nama dia Gregor Mendel. So dekat gambar yang saya tunjukkan ni ialah gambar Gregor Mendel. So Mendel ni dia dikenali sebagai pengasas kepada genetik moden. Sebab apa? Dia adalah orang yang mula-mula ataupun saintis pertama yang bagi sumbangan dia terhadap kajian atau eksperimen dia di dalam bidang genetik. So apa sebenarnya yang Mendel dah buat? So ini ialah yang kita nak belajar dalam bab ni tentang eksperimen Mendel. Okey, mula-mula dulu, awal-awal dulu semasa dia baru membuat kajian ni, Mendel telah membuat satu eksperimen yang mana dia menggunakan satu tumbuhan iaitu kacang pis ataupun kita namakan Pisum sativum. Pisum sativum ialah nama saintifiknya bagi kacang pis. Okay, sepatutnya kita kena italickan kat sini ya. Kita dah belajar sebelum ni kan, nama saintifik perlu di-italickan. Yang mana keistimewaan kacang pis ni dia ada 7 ciri. Satu tumbuhan, satu jenis kacang tapi ada 7 ciri. So disebabkan ciri-ciri yang banyak dan istimewa ni dan juga dia mempunyai trait yang bertentangan, maka Mendel telah memilih kacang pis sebagai bahan untuk uji kaji dia. Mendel dia menyarankan satu teori bahawa ciri yang terdapat pada induk akan diturunkan kepada anak melalui gamit jantan dan gamit betina. Hal ini menunjukkan bahawa nukleus, yang terlibat sekarang ialah nukleus. Nukleus gamit jantan dan gamit betina akan membawa maklumat genetik bagi pewarisan ciri tersebut. Faktor pewarisan yang menentukan sesuatu ciri kita kenali sebagai gen. So apa dia gen? Faktor pewarisan yang menentukan satu ciri. Katalah kalau kita ambil yang paling mudah, kita sendiri, manusia. Kita ada satu ciri mata, warna mata. Warna mata untuk manusia, kita ada warna hitam, ada orang mata berwarna biru, ada juga berwarna brown, kan, perak. Tu cirilah, ciri warna mata. So, ciri yang dibawa tadi tu, kita kenali dia sebagai gen. Okey, tadi saya ada sebut tentang 7 ciri yang diuji pada kacang pis oleh Mendel. So, ini ialah 7 cirinya, iaitu bentuk biji benih, warna biji benih, bentuk pot, warna bunga, kedudukan bunga dan ketinggian pokok. So, kalau kamu tengok jadual ni, dia ada ciri dan trait. Kalau macam tadi saya bagi kamu contoh warna mata ialah ciri. So, trait dia mungkin warna mata hitam, warna mata biru, warna mata perang. Tu contoh trait. So, untuk kacang pis, trait dia
kalau untuk bentuk biji benih, dia ada biji benih yang bulat, ada juga biji benih yang berkedut. So pada pokok kacang pis. Jadi trait dia ni, untuk trait pula, dia terbahagi kepada sama ada dominant atau recessive. So nanti saya akan explain lagi apa maksud dominant dengan recessive ni. Cuma kat sini secara umumnya kita boleh kata dominant ni yang lebih ketara. Maksudnya ciri yang lebih besar atau lebih ditunjukkan dalam sesuatu sifat atau dia punya fizikal yang kita boleh lihat. Okey? Tu dominant, satu lagi ciri recessive. So untuk ciri dan trait ni dia punya huraian yang lebih jelas atau definisi yang lebih lengkap ada dalam slide seterusnya ya. So jangan risau. Okey. Seterusnya lah eksperimen Mendel. Apa sebenarnya yang Mendel lakukan? Iaitu dalam eksperimen pewarisan monohibrid, Mendel telah menggunakan tumbuhan kacang pis baka tulen. So apa maksud baka tulen ni? Iaitu pokok yang dihasilkan melalui pendebungaan sendiri. Okey, pendebungaan sendiri. Maksudnya bukan dikacukkan ataupun pendebungaan tu dijalankan di dalam makmal. Okey, yang ini dilakukan secara pendebungaan sendiri. Dan mempunyai trait yang sama dengan induk dari segi kandungan genetik. Okey, kandungan gen sama. Trait dan juga kandungan gennya sama, maka kita katakan pokok kacang pis itu berbaka tulen. Jenis berbaka tulen inilah yang digunakan oleh Mendel untuk dia punya eksperimen. Kemudian di dalam eksperimen itu akan ada pokok tinggi dan pokok rendah. Tapi untuk Mendel, mula-mula dia akan mengambil tumbuhan tinggi. Kerana tumbuhan tinggi dikatakan sebagai baka tulen yang sentiasa menghasilkan anak yang tinggi dalam pendebungaan sendiri. Dalam prinsip kedominanan, ni tadi yang kita sebut dominan tadi kan dalam tujuh ciri tadi, Mendel menerangkan bahawa bagi sepasang trait bertentangan, contoh tadi katalah kita ambil bentuk biji benih, trait bertentangan ialah bulat berkedut. Tu trait bertentangan lah dalam satu ciri yang sama iaitu bentuk biji benih. So satu trait akan ditentukan oleh faktor pewarisan dominan. Manakala yang bertentangan adalah faktor pewarisan resesif. So yang akan terlihat secara fizikal adalah faktor dominan kerana ciri kedominanannya. So faktor pewarisan yang dominan ni, dikatakan akan menindas. Apa maksud menindas ni? Menindas kesan faktor pewarisan resesif. Maksudnya apabila dia ada sifat menindas tu menyebabkan trait resesif. Kalau untuk saya bagi contoh tadi bentuk biji benih, contoh dia trait berkedut. So sekiranya dalam satu ciri dia ada dominan iaitu bulat, kan? Apa ciri yang akan terlihat pada anak itu hanyalah ciri dominan. Okey, ciri trait resesif iaitu berkedut tadi tidak akan terlihat. Kerana apa? Kerana telah berlaku faktor penindasan tadi kan? Faktor pewarisan yang akan menindas. Jadi sebab itu trait resesif tidak kelihatan. Okey. Hal ini menyebabkan trait resesif, kalau tadi bentuk biji benih berkedut tu tidak kelihatan. Walaupun hakikatnya faktor tu wujud. Memang dia ada. Ciri-ciri resesif berkedut tu ada. Tapi tidak dapat dilihat dalam generasi anak yang dihasilkan. Okey, Mendel memilih kacang pis sebagai bahan kajian kerana ini sebab-sebab dipilih. Kenapa kacang pis? Dalam banyak-banyak, kenapa kacang pis? Pertama, dia boleh ditanam dengan mudah dan menghasilkan anak yang banyak. Okey, dapat menghasilkan anak pokok yang banyak. Jadi mudahlah kerja dia. Dan dia juga mempunyai kedua-dua struktur pembiakan jantan dan betina. So, dengan mengkaji kacang pis, dia terus boleh dapat gamit jantan dan juga gamit betina. Selang antara generasi kacang juga pendek. Jadi kat sini dia boleh
menjimatkan masa kajian. Dan juga mempunyai ciri dan trait bertentangan yang jelas. Apa maksud ciri dan trait bertentangan yang jelas? Sama macam jadual yang saya tunjuk tadi. Dalam buku teks kamu pun ada, muka surat 230, iaitu Rajah 11.1. 7 ciri yang dikaji oleh Mendel. Boleh tengok balik yang tu. Okey. So, gambar rajah di sebelah ni adalah menunjukkan rajah kacukan monohibrid yang dijalankan oleh Mendel. So, apa yang Mendel buat? First, Mendel, dia mengacukkan pokok kacang pis. Okey. Dia mengacukkan pokok kacang pis baka tulen tinggi. Kat sini huraian dia dekat biru ni. Baka tulen tinggi dengan kacang pis baka tulen rendah. Kalau kita tengok pada ciri ketinggian pokok dekat jadual 11.1, ciri untuk trait tinggi dan rendah adalah ciri ketinggian pokok. Jadi, yang dominan ialah tinggi, maka dia ambil T besar dan juga baka untuk ketinggian pokok yang resesif adalah rendah. Itu ciri resesif. T kecil. So, bila kita buat satu kacukan monohibrid, kita perlu ikut ni kena ada ni semua ni yang kat tepi ni, bermula dengan induk. Induk dia apa? Pokok tinggi dengan pokok rendah. Kita ambil satu ciri lah dulu. Kalau untuk kacukan kat sini, dia ambil ciri tinggi. So, tinggi dengan rendah. T besar ni adalah genotip. Lepas ni saya terangkan. Okay, kita panggil genotip. Pokok tinggi, pokok rendah adalah fenotip. Maksudnya daripada genotip kita dapat menjelaskan atau dapat memerihalkan dia punya ciri. Sama ada trait bagi ciri itu. Sama ada dia tinggi atau rendah. Kalau T besar, kedua-duanya dominan, maka tinggi. Kalau kedua-duanya resesif, T kecil, maksudnya dia pokok rendah. Okey? Kemudian dikeluarkan gamit. Untuk T besar, kita ambil satu sajalah gamit. Gamit so satu, T besar. Manakala untuk T kecil, hanya satu T kecil. Kemudian apa yang dibuat? Dia akan kacukkan kedua-dua baka tulen ni, T besar dengan T kecil, menghasilkan satu generasi filial pertama, F1. Okey? Dia dapat T besar, T kecil. Jadi, untuk anak ataupun generasi pada filial pertama, didapati semua hasilnya adalah T besar, T kecil, iaitu semua tinggi. Okey, T besar dengan T kecil semua tinggi. Kemudian apa yang dibuat? Mendel kacukkan semula hasil daripada kacukan pertama tadi. Anak daripada F1 dia kacukkan. Dia ambil T besar, T kecil tu kacuk dengan anak lain T besar, T kecil. Dan dia buat persenyawaan macam tadi juga, keluarkan dia punya gamit. Disebabkan dia kat sini T besar dengan T kecil, maka gamit yang dikeluarkan T besar, T kecil. Sama juga sebelah, T besar, T kecil. Dan apabila berlaku persenyawaan, okey, kat sini nanti saya terangkan macam mana kita nak buat persenyawaan rawak ni. Yang ini umum dulu. Dia punya kacukan monohibrid secara umum. So, masa dia kacukkan ni nanti ada penerangan dia. Okey, bila dia dah kacukkan kali kedua, didapati generasi filial kedua, F2. Generasi kedua selepas F1 dikacukkan sesama sendiri, didapati 3 tinggi, 1 rendah. 3 tinggi kat sini, 1, 2, 3, 1 rendah. Tapi dari segi genotip, didapati ada 1 T besar, 2 T besar, T kecil. Okey. Dan juga 1 T besar, T kecil. Dihuraikan dekat sini. Okey. Yang ni yang umum. Mungkin kamu masih macam blur lagi. Tapi benda ni kena pegang lah. Pegang dulu. Nanti bila kita belajar tentang kacukan monohibrid dengan lebih terperinci, kita patah balik. Tengok balik. Sebab yang penting sekarang kamu kena tahu bahawa nisbah generasi F2 untuk kacukan monohibrid adalah
3 nisbah 1. Kenapa saya kata penting kena tahu nisbah ni? Sebab nanti bila kita belajar Mendel kedua, ada nisbah yang berbeza pula. So untuk F1, untuk Mendel 1, nisbah generasi bagi filial kedua iaitu 3 nisbah 1. Okey, so tadi kita dah jumpa pelbagai istilah, kan? So kita nak tahulah lebih detail apa istilah-istilah yang digunakan tadi yang berhubung dengan pewarisan. Pertama tadi gen. Saya asyik sebut gen kan. So gen ni dia dengan allele. Okey, gen allele. Lepas tu satu lagi fenotip, genotip, ciri, trait, allele dominan dan juga allele resesif. Dan trait dominan, trait resesif, homozygot, heterozygot, baka tulen dan hibrid, generasi induk dan generasi filial. Tu semua saya dah sebut tadi. So kejap lagi kita nak tahu pula setiap satu istilah tu apa sebenarnya maksud dia. Yang pertama, kita tengok dulu gen dan juga allele. Apa dia gen? Unit asas pewarisan. Okey. Unit asas pewarisan. Yang mana gen ni merupakan terdiri daripada satu segmen DNA yang menduduki lokus tertentu pada kromosom. Okey, katalah yang ini dibagi contoh gambar ni kan. Ini ialah contoh gen lah. Okey, contoh DNA. So gen mungkin kita kata untuk secara ringkas mungkin kat sini dia adalah gen warna mata. So gen kat sini gen warna mata. Mungkin warna mata merah. Ada ke merah? Warna mata hitam, perang, biru kan? Mungkin kat depan ni pula ciri warna rambut. So rangkaian DNA kita tu membawa ciri-ciri ataupun membawa segmen DNA yang berbeza-beza. Okey, membawa gen dia. Gen mata, gen tinggi, gen rambut, gen cuping telinga, gen lidah boleh gulung ke tak gulung, tu semua tu ciri-ciri lah yang ada pada manusia setiap satu. Okey. So gen ni dia mengawal ciri tertentu dalam satu organisma. Manakala allele pula ialah bentuk alternatif gen. So allele ni dia macam trait sebenarnya. Tapi di dalam segmen DNA ni kita panggil dia allele. Allele ialah bentuk alternatif gen. Bentuk alternatif gen. Okey, bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki lokus yang sama. Apa pula lokus tu ya? Kejap menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Okey, ni yang nak tunjuk lagi detail lah. Kedudukan yang dikatakan lokus tadi. Okey, yang ini ialah contoh pasangan kromosom homolog. Okey, ni kromosom homolog. Kita dah belajar sebelum ni kan. Kromosom, kromatid, semua tu. So, ini ialah pasangan kromosom homolog. So, kromosom homolog ini ialah menunjukkan kromosom yang sama. Okey, setiap gen pada lokus yang sama. So, apa maksud lokus? Dia macam laci. Kalau dalam almari tu. So, satu laci, satu lokus. Yang ini pun satu lokus. So, maksudnya satu lokus gen. Lokus yang sama. Okey. So, setiap gen yang berada pada lokus yang sama, pada pasangan kromosom homolog. Contohnya, gen. Katakan gen pada lokus ini mengawal ciri ketinggian. Contoh kat sini gen. Dia bagi tahu gen. Ini mungkin mengawal ketinggian. Maka gen tersebut diwakili oleh allele yang membawa trait bagi ketinggian T, iaitu tinggi. Manakala T kecil, yang ini T besar, T kecil mengawal trait rendah. Maksudnya dalam kromosom homolog, dia ada lokus gen yang sama, tetapi dia membawa ciri atau dia membawa trait yang berbeza. Gen tadi gen apa? Gen warna ketinggian. Okey, lokus yang sama, gen ketinggian.
So di dalam locus tu ada allele yang membawa ciri yang membawa trait. Sama ada trait tinggi atau trait rendah. So kita katakan gen tadi dia ciri lah. Manakala trait iaitu allele. Okey, ciri. Ciri ialah faktor yang diwariskan. Okey, ciri ni lebih kepada huraian, lebih kepada maksudnya dia lebih description yang lebih jelas untuk gen tu. Apa yang dibawa, ciri apa yang dibawa oleh gen itu? Ciri seperti ketinggian, warna mata, kumpulan darah, kehadiran lesung pipit. Itu ciri. Trait pula, dan satu ciri merupakan sifat tersendiri bagi sesuatu organisma. Manakala trait, variasi bagi ciri tersebut. Satu ciri tu dia mesti ada pelbagai trait. Okey, dia mesti ada trait tertentu. Maksudnya kalau ketinggian, variasi dia, kalau ketinggian ialah ciri, maka trait dia mungkin tinggi, mungkin rendah. Kalau warna mata, tadi saya sebut banyak kali, mungkin orang tu mata merah. Mata merah. Asyik nak sebut mata merah je ya. Mata hitam, mata perang, mata biru, kan kepelbagaian warna mata. Kemudian kumpulan darah. Kita tahu kumpulan darah ada berapa? A, B, O. Semua tu kumpulan A, B. Tu kan berbeza-beza. So jenis-jenis kumpulan darah tu trait cirinya kumpulan darah. Kehadiran lesung pipit. Ada orang ada lesung pipit, ada orang tak ada lesung pipit, kan? Itu trait. Jadi trait ni variasi bagi ciri. Okey, boleh nampak So contohnya kat sini dia bagi ketinggian adalah satu ciri, manakala tinggi dan rendah adalah traitnya. Okey, ni lagi jelas. Untuk lagi jelas dia bagi dalam bentuk jadual. So dia bagi contoh saja ni, contoh 3 ciri, ketinggian, warna dan juga kumpulan darah. Okey. Trait untuk ketinggian, dia boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah. So, tinggi dan rendah ni ialah trait ataupun trait yang kita boleh jelaskan secara fizikalnya melalui fenotip. Maksudnya, orang tu tinggi, ketinggian dia, kita kata tinggi, so maka fenotip dia tinggi. Tapi apa genotip yang dia bawa? Mungkin genetik yang dia ada, walaupun dia membawa di dalam gen dia T kecil, tetapi disebabkan T besar adalah dominan, maka T kecil tertindas. Sebab tu, kita tetap menyatakan genotip T besar dan T kecil ini sebagai tinggi. Okay? T besar dan T besar dah tentulah tinggi sebab kedua-dua genotip yang dibawanya adalah dominan. Tapi masalah kat T besar dengan T kecil ni. Kan ada T kecil tu. Tak ke kalau kita fikir logik tinggi dengan rendah jadi sederhana. Kan? Tak boleh jangan macam tu. Dia sama ada dominan resesif saja. Dia tak ada tengah-tengah. Tinggi campur rendah jadi sederhana. Tak ada. So dia kat sini bila ada dominan maka T akan tertindas. Maka T tu akan ditutuplah cirinya. Fenotipnya tak nampak. So sebab itu walaupun genotip T besar T kecil, dia tetap tinggi. Tetapi kalau trait itu rendah, fenotipnya juga rendah. Fenotip ni benda yang kita boleh explain. Kita nampak, kita cakap. Contoh, warna bunga merah. Itu fenotip dia, merah. Tapi apa yang di sebalik merah tu, genotip dia apa? Tu berdasarkan simbol lah. Nanti tu ikut soalan juga. Dia akan bagi kamu simbol-simbol dia. A ke B ke C ke dia akan bagi. Okey, so biasanya untuk tinggi memang T dengan T lah. T besar, T kecil. Okey, dia tak ada TR. Dia tak guna tinggi rendah tu. Okey, kemudian rendah. Perhatikan genotipnya. Kedua-duanya T besar, T kecil, T kecil. Barulah fenotipnya rendah. Sama juga yang bawah ni Sama juga. Untuk warna pun macam tu. So maksudnya kita tahu bahawa R besar tu adalah dominan untuk ciri merah. Putih adalah R kecil, resesif. Manakala kumpulan darah, ada 4 jenis kumpulan darah. Okey, yang ni kita dah belajar masa form 4 ni. Okey, A besar, A besar, A besar, O besar.
Maksudnya AO ni untuk darah dia tak ada A kecil, O besar tak ada kan? Dia memang A besar dan O besar. So AA, AO. Disebabkan ciri kumpulan darah O ialah resesif, maka apa pun kalau dia jumpa dengan A, dia lawan dengan B, dia tetap akan tenggelam. Maka kalau AA dengan AO tetap A. Sama juga kalau dia jumpa dengan B. BB dengan BO tetap B. AB dua-dua dominan. Satu keistimewaan A dengan B ni, dia dua-dua dominan. Sebab tu ciri yang terlihat adalah kedua-duanya AB. Dia tak ada O. Dan darah O hanya terlihat sekiranya kedua-duanya adalah O. Okay, gen yang dibawa adalah dua-duanya adalah trait dia O. Maka allele dia O, maka darahnya O juga. Okey, tadi dah fenotip genotip kan? Dah explain. So kita terangkan lagi, bagi lagi faham. Apa dia fenotip? Ciri-ciri yang ditunjukkan atau dipamerkan. Atau kita boleh kata ciri fizikalnya. Yang kita boleh nampak. Ciri yang ditunjuk atau dipamerkan. Sebagai contohnya, tinggi. Boleh nampak kan? Orang tinggi dengan orang rendah, kita boleh nampak dengan jelas. Maka, kita boleh katakan itu adalah fenotipnya. So, fenotip ini diwakili juga oleh genotip, iaitu komposisi gen suatu organisma yang tak dapat dilihat. Maksudnya, dalam orang tinggi ni, ada benda yang kamu tak dapat lihat. Di dalam tinggi ni, ada genotip T besar, T besar. Atau T besar, T kecil. Dia tak ada genotip T kecil, T kecil. Kalau dia ada T kecil, T kecil, nampaklah dia seorang ciri rendah tu ada. So, maksudnya genotip ni benda yang kita tak nampak, tapi kita boleh tulis dia sebagai satu bentuk simbol. Macam tinggi tadilah. T besar, T besar. T besar, T kecil. Kalau guna R, R. R besar, R besar, R besar, R kecil. Okey. Okey, seterusnya allele. Kita dah tengok tadi apa allele. Allele juga dia ada sama ada dominan atau resesif. So, apa dominan? Allele dominan. Allele yang sentiasa menunjukkan traitnya. Macam tadi paling mudah ialah jenis darah. Kan, darah A, darah A dengan darah O. Allele A tu memang dia dominan. Sebab tu walaupun O berjumpa dengan A, O berpasangan dengan A ataupun B, dia tetap tidak terlihat. Disebabkan allele darah A dengan darah B tadi allele dominan. Okey. Dan diwakili oleh huruf besar. Yang ini kes untuk ketinggian lah. Ketinggian dan ciri-ciri lain macam tadi. T besar, R besar. Biasanya simbol-simbol tu akan diberi mengikut soalan. Soalan dah bagi petunjuk untuk kamu. Tu jangan risau. Dia bagi soalan, dia akan bagi petunjuk dia T besar. Allele dominan bagi tinggi. Kalau R besar. Allele dominan bagi warna ungu. Contoh Sebagai contohnya B besar. Manakala allele resesif, allele yang merupakan allele yang menunjukkan traitnya apabila kedua-duanya resesif. Okey, yang dah faham tadi kan, dah terang. Ini ulang balik. So, kesan allele resesif ditindas jika allele dominan hadir bersama-sama. Contohnya tadi, kalau B besar dengan B kecil. Ada dominan, so B kecil kita akan tak nampak, tak terlihat sebab ditindas oleh dominan B besar. Okey, seterusnya trait. Trait dominan. Trait dominan ditunjukkan apabila kedua-dua allele dominan berpasangan. Atau satu allele dominan berpasangan dengan satu allele resesif. Samalah juga. Trait ni sebenarnya variasi yang kita dapat explain. Bila kita kata ciri warna mata, okay, gen itu membawa ciri warna mata. Satu gen di dalam segmen DNA membawa ciri warna mata. So, untuk gen itu dia akan membawa allele sama ada allele tinggi, allele mata hitam atau allele mata biru. Jadi, trait untuk allele itu ialah trait
mata hitam atau triad mata biru? Boleh tak? Okay, pada segmen DNA tu kita panggil dia gen ataupun allele. Tapi untuk kita huraikan ciri ataupun variasi yang terdapat pada ciri tu, kita huraikan dalam bentuk triad lah. Okay, triad. Iaitu kalau dia dominan, samalah macam allele dominan. Yang ditunjukkan bila kedua-dua allele dominan berpasangan atau satu allele dominan berpasangan dengan satu allele resesif. Sama je macam tadi, B besar, B kecil. Ataupun B besar, B besar. Kalau dia triad resesif, dua-dua mesti resesif. B kecil, B kecil. Okey? Kalau R, R kecil, R kecil. Ikutlah contoh ataupun ikut soalan dia bagi simbol apa. Okey. Seterusnya homozygot dan juga heterozygot. Okey, istilah seterusnya homo dan hetero. Homo. Dari perkataan homo. So, homo ni maksudnya sama. So, kedua-dua allele di lokus pada pasangan kromosom yang sama. Okey, pasangan kromosom yang sama, maka kita katakan dia homozygot. Contohnya B besar, B besar. B kecil, B kecil. Dua-dua sama. B besar dengan B besar sama. So, homozygot. Okey, kalau heterozygot pula, hetero, berbeza. B besar, B kecil. Satu besar, satu kecil. Berbeza kan? So, hetero. Itu saja. Okey, homozygot sama, heterozygot berbeza. Okey, generasi induk dan generasi filial. Kenapa kita kena tahu setiap satu ni? Sebab nanti bila kita nak buat nak buat dia punya kacukan, kamu kena tahu setiap satu tu sebab kita kena namakan kat tepi dia kan. So, generasi induk ialah generasi pertama. Kalau kita buat kacukan yang mula-mula kita tulis dekat atas itu generasi induk. Dia melibatkan dua individu yang dikacukkan bagi meramalkan atau menganalisis genetip anak yang dihasilkan. Okey. Ni untuk genetik induk. Kemudian kita ada apabila induk itu dikacukkan, dia akan dapat satu filial. Sama ada generasi filial pertama ataupun generasi filial kedua. Berdasarkan apa yang tadi saya dah terangkan kan. So, ini generasi filial. Anak lah, anak hasil kacukan. So, filial ni ialah generasi yang terhasil. Okey, daripada kacukan berturut-turut. Sebab tu ada filial 1, filial 2, sebab dia berturut-turut. So, dari satu generasi induk yang mempunyai baketulin. So, maksudnya daripada mula-mula generasi induk tu mesti dia jenis yang baketulin. So, baketulin ni kita ambil lah apa ciri yang kita nak. Okey, satu ciri je sebab monohibrid kan. Kalau kita nak uji atau nak kacukkan untuk satu ciri warna mata sahaja. Sebab monohibrid, satu ciri. Okey, tadi sebut baketulin. Hibrid. Apa tu? Baketulin dengan hibrid pula. Baketulin bermaksud individu membawa dua allele yang sama untuk triad tersebut. Okey, kalau B besar, B besar. B kecil, B kecil. Baketulin lah dua allele yang sama. Tapi hasil pendebungan sendiri akan sentiasa mengekalkan ciri induk dalam setiap generasi. Manakala hibrid ialah kacukan dua variety berbaketulin. Kacukan dua variety. Biasanya kita buat tu pada generasi filial 1. Kan kita kacukkan. Daripada filial 1, kacukkan dengan filial 1 juga. Okay, dia berbaketulin tetapi dia dah ada variasi. Dah ada variety. Iaitu kalau kita tengok daripada awal, mulanya T besar dengan T kecil. Dapat filial pertama T besar T kecil. Kemudian kita kacukkan T besar T kecil dengan T besar T kecil. So, jadi kacukan tu, dia ada variasi kan kat situ. T besar dengan T kecil. Sebab tu dikatakan hibrid. Iaitu hasil kacukan dua variasi atau dua variety yang berbaketulin. Hasil dia daripada baketulin F1. Okey, hibrid dengan baketulin. Tu beza dia. Okey, so yang ini ialah gambar ajar perhubungan antara beberapa istilah penting dalam genetik. Okay, ini pun ulangan saja tapi tak apa, kita tengok ya. Okey, kalau kedua-dua allele adalah dominan, maka B besar. Ini dominan ungu. Untuk
Dia bagi kat sini untuk kacang peas. Dia memang ada bunga, yang mana bunganya adalah berwarna kuning untuk dominan, putih untuk resesif. Sebab tu dia tulis bakal-tulen dominan dan bakal-tulen resesif. Okey, kedua-dua allele dikatakan resesif B kecil, B kecil. B kecil, B kecil. Iaitu trait warna bunga. Okey, trait ni ialah trait resesif. Kita katakan dia homozygote resesif. Kedua-duanya adalah homo sebab sama. Homozygote dominant, homozygote resesif. So apabila dua bakal-tulen ni, generasi induk ni dikacukkan, nanti kita sebenarnya hasil daripada proses kacukan monohibrid lah. Okey. Nanti kita buat latihan dia macam mana boleh dapat B besar B kecil ni. Okey. Bila kita kacukkan, kita akan dapat satu generasi filial pertama yang mana dia kita katakan hibrid. Sebab sekarang dia dah ada variasi. Sebab kalau ikutkan bakal-tulen asal, dia sama kan? B besar, B besar, B kecil, B kecil. Tapi bila dah kacuk, kita dapat hasil anak dia untuk generasi pertama ialah B besar, B kecil. Maka berlaku variasi. So, tadi bakal-tulen, kat sini dah hibrid. Okey? So, pada generasi filial pertama ini, kita katakan dia heterozygote. Tapi, untuk heterozygote yang ini, dia tidak ada heterodominant atau recessive. Okay, tak ada. Sebab dia dua-dua berbeza. So, kita tak kata dia hetero-recessive atau heterozygote dominant macam homo. Homo kita boleh kata sebab dia ada dua-dua. B besar, B besar. Homo dominant. Yang ini homo, dua-dua kecil. So, sebab tu recessive. Okay? Ini penggunaan istilah sahaja. Okey. Kita nak pergi seterusnya kepada pewarisan. Okey. Jika allele untuk trait warna ungu yang dominan dilabel sebagai B, huruf besar, maka allele putih akan dilabel sebagai huruf kecil. Tak kisahlah B ke, W ke, M ke, kan? Ikutlah soalan tu. Tapi kebiasaannya, kalau macam ketinggian memang T. Okay, jangan nanti tiba-tiba keluar soalan dia petunjuk dia lain, kamu jadi gelabah pula. Tak semestinya. Dia akan beri petunjuk. Petunjuk tu ikut kepada soalan. Kalau cirinya apa, dia akan bagi petunjuk untuk dominan dan allele. Okey, maka induk bakal-tulen akan mempunyai dua allele. Okey, induk bakal-tulen akan mempunyai dua allele. Bagi bunga warna ungu iaitu B besar, B besar. Ini pun ulangan juga. Dan warna putih B kecil, B kecil. Okay, semasa pembentukan gamet, kromosom homolog akan terpisah. So, bila ni pembentukan gamet ni nanti kita tengok dalam kacukan monohibrid yang kita nak buat nanti, kita ada pembentukan gamet. Kromosom homolog akan terpisah semasa meiosis. Kita dah belajar ni dalam meiosis. Untuk menghasilkan gamet yang mana satu membawa allele B, B besar. B besar ni bunga ungu, dominan Manakala allele B kecil, warna putih. So, setiap satu dia akan keluarkan satu allele. So, kemudian berlaku persenyawaan antara gamet B besar dengan B kecil tadi menghasilkan satu generasi filial pertama. Okey, iaitu F1. Dan genotipnya ialah B besar, B kecil. Heterozygote. Walaupun kita dapati genotipnya B besar, B kecil, tetapi disebabkan B dominan, maka fenotip anak untuk generasi filial pertama still warna ungu, iaitu warna untuk allele B besar. Kesan allele resesif ditindas kerana hadirnya allele dominan tadi. Maksud kesan allele resesif ditindas itu ialah B kecil tadi, iaitu ciri warna putih itu tidak terlihat secara fizikal kepada generasi filial pertama. Walaupun genotipnya B besar, B kecil. Okey, kalau generasi filial pertama tadi dikacukkan pula. Okey, tadi B besar, B kecil dikacukkan semula. Kita akan dapati pada filial kedua,
Yang ini sebenarnya daripada ulangan daripada mula-mula tadi. Kalau kamu ingat ada slide awal-awal saya ada tunjukkan secara umum kacukan monohibrid. Kita akan dapati generasi filial kedua mempunyai satu genotip B besar, B besar, B kecil, B kecil, B besar, B kecil dan juga B kecil, B kecil. So, untuk genotip B besar dan B kecil ni, dia adalah warna ungu. Sebab dia ada B besar kan? So, dia ada ciri dominan yang dia tunjukkan. Tapi untuk genotip B kecil, fenotipnya putih. Okey? Dan trait yang tidak kelihatan pada generasi F1, tadi tak ada kan? Warna putih tu tak ada. Akan terlihat ataupun muncul semula pada generasi F2. Dia tunjukkan ciri dia hanya apabila kedua-dua genotip tu adalah allele resesif. B kecil. Barulah dekat generasi filial kedua kita nampak warna bunga putih. Dan pewarisan warna bunga yang diterangkan ini kita boleh tunjukkan dalam bentuk rajah skema kacukan. Ni yang penting sebenarnya, part paling penting dalam bab ni. Okey? Okey. So ini ialah kacukan untuk monohibrid. Okey, rajah skema kacukan. Okey, dia bagi kat sini ialah ciri warna bunga. Kalau kita membuat rajah skema, bahagian yang tepi ni bahagian tepi ni penting sangat. Kamu kena tahu dan dia akan berulang-ulang. Kita kena tulislah untuk kita namakan. Okey, dia mesti bermula dengan fenotip induk. Apa dia fenotip induk? Dia garisan dia sekali lah ni fenotip induk ni apa? Warna yang kita nampak. Disebabkan kita sekarang mengkaji atau membuat rajah skema kacukan bagi warna bunga, maka fenotipnya ialah warna bunga ungu dan juga warna bunga putih. Kemudian genotip. Genotip tadilah yang kita B besar, B kecil. Kemudian kita keluarkan gamit untuk pembentukan gamit secara meiosis. Okey, meosisnya di sini. Kan? Keluarkan gamit. Daripada B besar hanya satu allele sahaja, B besar. Sama juga dengan B kecil. Kemudian disenyawakan membentuk B besar, B kecil. Ini persenyawaan lah, dia gabung terus. So, kita akan dapat generasi filial pertama. So, untuk generasi filial pertama juga kita perlu nyatakan genotip dia. So, genotip F1, okay, B besar, B kecil, dan fenotip dia adalah warna ungu. Semua generasi pada waktu ini, daripada baka induk ni tadi, baka tulen adalah warna ungu. Sebab dia ada ciri dominan di sini yang menindas ciri resesif. Walaupun dia carry gen B kecil tu, tapi tak dapat dilihat, tak dapat ditunjukkan. Okey, so kemudian daripada generasi F1 tadi, B besar B kecil ni kacuk semula. Okey, dia ambil daripada generasi anak pertama tadi, filial 1 tadi, kacuk antara dia akan dapati kacukan generasi F1. Okey, fenotip dia dan genotip dia. Kita tengok memang dia punya hasilnya ungu kan? Sebab tu fenotip dia ungu. Genotip dia samalah sebab dia kacuk sesama sendiri, B besar B kecil. Tapi untuk kes generasi filial pertama ni, dia tak macam induk. Yang induk tadi baka tulen dia hanya ada satu allele kan, iaitu B besar. Tapi untuk yang ni dia ada B besar B kecil. Sebab tu kita kena keluarkan dua-dua. B besar dengan B kecil. Sama juga yang ni. B besar B kecil. Kemudian kita buat kaedah persenyawaan. Okey, persenyawaan. So macam mana kita buat persenyawaan ni? Dia B besar dengan yang sebelah ni. Kalau kita huraikan, kalau kita gunakan kaedah yang lebih senang kamu rujuk, ialah kita guna kaedah nombor lah 1, 2, 3, 4. Dia punya persenyawaan atau kacukan tu dia 1 dengan 3. 1, 3, 1, 4.
2, 3, 2, 4. Nampak tadi 1 dengan 3, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Tu kaedah dia. So, bila kita kacuk 1, 3, kita dapatlah B besar, B besar. 1, 4, B besar, B kecil. 2, 3, B besar, B kecil, B besar. Walaupun kita kacuk 2, 3 ni, B kita mulakan dengan B kecil, tapi kita punya format untuk menulis genotip mesti dominan dulu jangan kamu tulis B kecil, B besar. Walaupun kita kacukkan 2, 3. Dia tetap kita tulis dalam bentuk, ini format dia lah. Okay, peraturan dia. Kena buat ikut cara genotip. Tulis ikut format genotip. Bermula dengan dominan. Okay. Yang last barulah kita dapat 2, 4. Kita dapat kedua-duanya B kecil, B kecil. Okay. Sebab tu hasil ataupun pada generasi filal kedua didapati ada fenotip, nisbah fenotipnya menjadi 3 untuk warna ungu dan 1 untuk warna putih. Masih lagi menepati konsep atau teori monohibrid, iaitu nisbah 3 nisbah 1. Ini yang mula-mula tadi saya ada explain. Kenapa kena 3 nisbah 1 kena tahu. Sebab bila buat kacukan monohibrid, dia mesti 3 nisbah 1 hasil dia. Tapi kalau kamu dapat berbeza tu, mesti ada select masa persenyawaan tu mesti salah arrange ke atau macam mana ke, kena check. Okay. So, kaedah lain kalau tak nak menggunakan 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 tu, boleh juga kita gunakan kaedah jadual macam ni. Susunlah. Guna kaedah jadual iaitu rajah kacukan pewarisan monohibrid. Kita gunakan, kita keluarkan tadilah dia punya generasi pada filal 1, filal 2 kan. Tapi kalau kita buat yang ini dia bagi contoh lain lah ya. Kita susunkan kita punya gamit. Kalau tadi G besar G kecil, yang ini patutnya G besar G kecil. Tapi ni dia bagi contoh lain kalau kita guna kaedah jadual, dia jadi macam ni. Macam kita buat dalam kebarangkalian matematik kan. Samalah konsep dia macam ni juga. G dengan G ni dapatlah yang ni. Sebelah ni pula G besar G kecil dapat yang ni. Yang ni pula yang bawah pula G besar G kecil dapat G kecil. G besar G kecil. Ni dengan ni dapat lagi yang G besar G kecil. Okey. Yang ini untuk row kedua. Yang atas ni kita ikut kolom. Untuk yang pertama, maksudnya huruf yang pertama kita ikut pada baris. Yang kedua ni kita ikut pada kolom. Okey. Ya. So, sebab tu dia punya fenotip, nisbah fenotip dia akan jadi 3 nisbah 1. Okey, jadual yang saya bagi tahu ni kat sebelah ni kita katakan segi 4 punat. Okey. Ni nama dia, segi 4 punat. Iaitu meramal nisbah kebarangkalian. Kalau kamu tak nak guna kaedah rawak tadi 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, boleh juga guna kaedah segi 4 punat. Okay, yang mana kotak di dalam segi 4 punat mewakili kombinasi alil yang mungkin di dalam zygot atau anak yang terhasil. Okay, so daripada eksperimen kacukan monohibrid, daripada eksperimen yang dibuat, apa yang kita dapat? Mendapati nisbah fenotip 2.9 nisbah 1. Okay, yang ni yang Mendel buat lah. Okay, didapati nisbah yang dibuat ialah 2.9 nisbah 1. Sebab Mendel ni dia bukan guna satu je, dia guna beribu-ribu. Banyak dia punya bilangan uji kaji benih yang digunakan. Jadi akan ada point. So didapati bila dia buat fenotipnya atau nisbah yang didapat 2.91, iaitu menghampiri nilai 3 nisbah 1. Okay, jika bilangan sampel pokok kacang pis yang digunakan adalah besar. So memang kita akan dapat dalam bentuk point lah. Tapi tetap akan menghampiri 3.
So, bilangan sampel yang kecil akan menyebabkan nisbah menjadi kurang tepat. So, dalam persekitaran sebenar, nisbah yang diperoleh adalah berdasarkan peluang dan kebarangkalian. So, maka nisbah sebenar anak yang terhasil mungkin berbeza dengan nisbah yang dijangka. Tetapi masih lagi dalam julat atau lingkungan nisbah yang hampir, iaitu 3 nisbah 1. Okey, bagaimana kita mengira nisbah fenotip? Tengok ya. Pengiraan nisbah fenotip berdasarkan prinsip matematik. So ini kita dah merentas kurikulum. Okey, kena ada aplikasi prinsip maths. Contohnya, kalau soalan dibagi jumlah biji benih kan? Biji benih licin. Kalau kita ingat, kita refer kepada ciri trike tadi, licin tu dia adalah bentuk pot dominan, kan? Kalau kita refer balik dominan 5474. Biji benih berkedut ialah resesif 1850. So bila kita buat dalam kaedah matematik, kita nak kira nisbah, kamu akan dapati 5474 bahagi 1850, nisbah 1850 bahagi 1850. Ni nak kira nisbah So kamu akan dapati nilai yang dibundakan ialah 3 nisbah 1. Okey, ni nak kira nisbah dominan kepada resesif tadi. Okey. So ini ialah contoh lain untuk kacukan menggunakan segi 4 punat. Okey, ini yang tadi tu. Yang daripada soalan jugalah. Dia kita menggunakan generasi filial pertama yang sama, B besar B kecil. Sebab tu kita ada dua So B besar B kecil untuk satu generasi, satu pokok kan. Generasi F1 yang pertama kita ambil, kita kacukkan dengan satu lagi generasi filial pertama juga, iaitu B besar B kecil. Maka hasilnya kita ikut B besar dapat B besar ni. B besar dengan B kecil dapat B besar B kecil. Yang bawah ni pula untuk row kedua. B besar dengan B kecil. Walaupun dia B kecil dulu, ingat ya, format genotip mestilah dominan. Kita tulis dominan dulu. Kemudian yang akhir barulah B kecil. Ini kaedah segi 4 punat ni kita ulang saja yang tadi. Okay. So itu adalah kacukan monohibrid tentang hukum Mendel yang pertama. Okey, kacukan monohibrid ni ialah hukum Mendel pertama, iaitu hukum Mendel pertama yang dikenali sebagai hukum segregasi. So basic dia ialah monohibrid. So kalau soalan tanya kamu tentang monohibrid, kamu jawab secara monohibrid lah. Ciri definisi monohibrid iaitu melibatkan satu ciri dan trait berbeza yang dikawal oleh satu gen. Tapi kalau ditanya tentang hukum Mendel 1, definisi hukum Mendel 1 kita kata yang ni, iaitu hukum segregasi yang menyatakan bahawa ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang alel. Okey, sepasang alel. Tak kisahlah ada B besar, B kecil, B besar atau B kecil, mesti sepasang. Tetapi hanya satu alel, satu daripada pasangan alel akan diwariskan ke dalam gamet. Maksud dia apa? Kalau dia B besar, kita pecahkan kan, kita ambil B besar saja, satu alel. Kalau dia B besar, B kecil, kita ambil B besar dengan B kecil. Satu alel daripada sepasang alel. Tu maksud dia. Untuk hukum Mendel 1 atau kita namakan hukum segregasi. Segregasi ni daripada perkataan segregate. Dia memisahkan pasangan alel. Okay. So, rumusan yang kita dapat daripada eksperimen monohibrid Mendel, sesuatu ciri diturunkan daripada induk kepada generasi lain ditentukan oleh satu faktor genetik. So, faktor itu kita katakan sebagai gen. Okey, sesuatu trait dikawal oleh alel. Ini yang tadi saya sebut dari awal. So, sesuatu trait
dikawal oleh allele. Sepasang allele akan bersegregasi, akan segregate atau terpisah secara rawak semasa pembentukan gamit dan hanya satu allele saja akan berada dalam gamit. B besar sepasang allele tapi satu gamit saja. B besar saja kita ambil. Itu maksud ayat yang ketiga ni. Dan semasa persenyawaan, zygote yang terhasil mengandungi dua allele. Bila dia dah gabung kan, tadi induk B besar dengan B kecil. B besar dan B kecil akan jadi satu generasi filial pertama. Sebab tu kita kata semasa persenyawaan zygote mengandungi dua allele. Okey, persenyawaan berlaku secara rawak. Maka kombinasi genotip yang homozygote dominan akan menunjukkan trait dominan. Okey, kalau dia kedua-duanya dominan, nampaklah ciri fenotipnya apa yang dominan. Kalau dia homozygote resesif, barulah dia membentuk trait resesif. Sebaliknya kalau dia heterozygote, dia akan menunjukkan trait yang dominan sahaja. Faham ayat ni? Ayat ni sebenarnya rumusan sahaja daripada apa yang kita dah belajar. Okey. So cukup setakat ni untuk pewarisan dihibrid, pewarisan monohibrid, dan kita akan sambung untuk next class dan mungkin saya akan buat juga untuk video 11.2 iaitu pewarisan dihibrid. Okey, so sebarang masalah kita boleh bincang. Kita akan cuba buat latihan dalam modul untuk kita kenal pasti part mana yang kita tak faham. Okey. So saya harapkan video ni dapat membantu kamu untuk meningkatkan lagi pemahaman kamu dalam pewarisan monohibrid. Okey. Itu saja. Terima kasih.